jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Saya tu perkenalkan Ustazah, lepas tu tak bagi start lagi saya. Boleh? Siapa nama puan? Saya Nasria. Nasria. Mak apa? Pengurusi muslimah. Saya Muslimah. Puan Nasria. Nasria. Nasria binti Ismail. Okey. Pasal perkenalkan sikit kepada Ustazah pun. Oh ya, 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 ya. Senang macam tu kan. Boleh. Simple. Simple je. Terima kasih banyak Puan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan izin dan limpah kurnianya. Tak tekan kot Puan. Alhamdulillah dengan izin dan limpah kurnianya pagi ini syukur pada Allah kita berkesempatan bersama dengan Ustazah Sharifah Nur Hayati yang akan membicarakan berkaitan dengan soal hati kehidupan yang lalai dengan dunia. Saya tak nak cakap panjang lah, saya kata lebih baik saya serahkan majlis ni pada Ustazah lah untuk meneruskan. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nasria Ismail selaku Ketua Muslimat Surau Al-Falah Pesin 9 Putrajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi yang saya hormati Puan Nasria, ahli-ahli jawatan kuasa Muslimat Surau Al-Falah. Tak saya lupakan Puan Norma, Kak Norma yang menghubungi saya untuk kuliah duha Muslimat khas pada pagi ini. Semua jemaah warga Pesin 9, orang Putrajaya, ibu-ibu, kakak-kakak, anak-anak pun ada, adik-adik, semua yang dapat hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Alhamdulillah. Dah sarapan ke? Alhamdulillah. Tu nampak berseri-seri semuanya kan. Ceria pagi ni. Mikrofon kita ni tenggelam timbul. Ni tak ada pula. Mikrofon ni tenggelam timbul. Okay, nak tengok dulu. Bateri ke apa ke? Dia kejap ada, kejap tak ada, gitu ya. Dia macam chip semua juga kan. Okey. Ikut arahan boleh. Terima kasih dek. Alhamdulillah amin. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dihormati semuanya, syukur alhamdulillah di awal ini sebagai tanda syukur kita yang amat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita. Nak cerita hati ni. Yang telah menggerakkan hati kita
Dasarnya kaki Umi yang bawa Umi datang sini, Mi. Dasarnya apa? Mata Umi yang tengok jalan nak mana pergi surau kan. Dasarnya tangan, dasarnya kaki, dasarnya mata, Mi. Nampaknya begitu. Tapi asasnya yang menggerakkan tangan, kaki, mulut, bercakap, cepat-cepat mak nak pergi dah ni, sekejap lagi dah nak start ni. Mulut cakap, telinga dengar, tangan balas WhatsApp. Okey, datang, mana ni jawatan kuasa ni? Ustazah dah sampai katanya kan. Gurau-gurau boleh ya. Asasnya, dasarnya itulah. Luarannya, Mi, nampak tangan kita buat kerja, mata kita buat kerja, mulut kita buat kerja bercakap, kaki kita bawa kita dari sini. Tapi yang menggerakkan tangan, kaki, mata, itu adalah satu perkataan yang dinamakan sebagai hati. Itu ada lagu Jaga Hati tu. Hati ni kata Imam Al-Ghazali adalah ibarat raja, macam king kepada siapa? Kepada kita. Ibarat raja pada diri kita. Kalau raja kata, hey bangunlah, katanya kan, hey pergilah makan, lapar ni, hey pergilah itu, hey pergilah, seolah-olah gitulah ya. Kalau dia kata nak, peribahasa Melayu pun ada menyebutkan, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Jadi kalau nak tu datang daripada mata ke? Nak tu datang daripada kaki ke? Tak kan? Nak tu datang daripada hati. Nak 1000 daya. Sebab itu nak ni datang pada hati. Hati tu kata Imam Al-Ghazali adalah raja. Dialah yang gerakkan kaki, tangan kita. Sebab itu kita kena jaga. Jaga apa, Mi? Hati. Jangan makan hati. Kita kena jaga hati kita. Alhamdulillah, Mi. Sebab itu dia dalam satu perkataan je yang disebut sebagai Al-Qalb. Al-Qalbu, hati. Al-Qalbu ini disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Inna fil jasadi mudghah, iza saluhat fa saluha, iza fasadat fa fasada, ala wahiyal qalb. Dalam tubuh badan manusia ni ada satu daging. Kalau daging ni baik, baiklah semua anggota. Kalau dia tak baik, tak baiklah semua anggota. Apakah mudghah itu? Apakah ketulan itu? Apakah ketul daging itu? Ketulan itu adalah al-qalb, hati. Kan dia dah kejap ada, kejap tak ada. Hati jangan hilang ya. Hati jangan hilang. Hati mesti duduk situ. Oh benar, aku ni dalam banyak-banyak, kadang-kadang aku jaga badan aku, jaga rupa paras aku, jaga kulit aku, jaga nak licin itu, nak licin ini, nak anti-aging. Kan? Jaga tak, Mi? Oh, Mi. Saya dah tak kisah tu, Ustazah. PKP 2 tahun, masuk 3 tahun. Duduk terperap je, saya dah tak kisah dah. Badan saya pun dah bercening dah. Tak kisah jaga tu, Ustazah. Tak. Ada yang kata, ni duduk 2 tahun dah, 3 tahun ni. Tak sibuk mana, tak berani ke mana-mana. Kita kerja jaga badan je. Pakai lotion je katanya gitu kan. Mandi bunga je gitu kan. Silakan jaga badan, jaga wajah, jaga kulit, jaga tangan, jaga kuku, jaga kebersihan, Mi. Tapi dalam semua yang aku jaga, aku jangan lupa jaga hati. Nanti bila Allah nak timbang amal ibadat kita, Allah nak tengok banyak mana kita punya amalan, Allah tengok apa dulu? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Cek. Buat full medical check up. Pagi ni ya, Mia. Ni tengah datang klinik ni. Saya lah tu. Nak cakap ni untuk diri sendiri dulu, Mi. Nanti
Riwayat mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak pandang rupa paras engkau yang kau jaga kat dunia tu. Yang kau takut, nampak aja sikit kedut, alamak apa nak beli ni. Nampak aja sikit bawah mata gelap, apa nak dipakai ni. Silakan, siapa tak nak cantik. Innallaha jamil yuhibbu jamal. Allah juga suka pada cantik. Tak sukalah kita kotor-kotor, sebir-sebir, tak jaga kesihatan, tak jaga apa semua, ya tak ya. Tapi jangan lupa, yang Allah nak tengok di akhirat sana. Cakap kat diri sendiri. Kadang-kadang orang boleh jadi murung. Kerana apa? Oi, dah naik jerawat penuh muka. Ya memang, itu boleh membawa kita pada tak selesa hati. Tapi kita tak murung. Kalau tadi aku tak solat subuh. Tak murung kalau aku dah lama tak mengaji. Tak murung kalau aku tak datang ke surau ini. Tak murung kalau aku dah masuk bulan 3 tak ada apa-apa aku kebajikan buat kat orang. Tak ada duit hatta RM1 masuk dalam tabung surau. Ada orang murung kerana itu. Cakap ke diri sendiri. Ya aku ni murung kalau muka tak cantik. Ya aku ni murung kalau badan aku begini. Ya aku ni murung kalau begitu begini. Aku tak dapat hal duniawi. Tapi kalau hal ukhrawi aku kurang. Hal ukhrawi, hal dengan Allah aku kurang. Tak pula aku rasa stres. Tak pula aku rasa murung. Tak pula aku rasa depres. Inilah yang mengimbangkan hidup kita. Kerja siapa? Kerja hati. Satu kataan je. Kerja hati. Sehingga nanti innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok rupa paras kamu dan tubuh badan kamu, wa ajsamikum, wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sebaliknya yang Allah tengok adalah hati kamu dan amalan kamu. Alhamdulillah kita bermuhasabah. Saya terutamanya. Alhamdulillah nak cakap diri sendiri, aku jaga tak hati ni. Itu yang kita nak cerita. Nanti macam mana nak jaga hati. Bukan nak jaga hati orang. Pagi ni nak jaga hati abang. Abang pun nak jaga hati kita. Tak kalah Sabtu Ahad pun nak suruh kita buat sarapan. Katanya gitu kan. Belilah awak tak kerja hari ni. Jaga hati. Jaga hati isteri. Suka lontong, belikan lontong. Nak jaga hati. Kita pun gitu juga. Apa dia suka dia makan, apa suka minum, waktu dibuatkan jaga hati. Yang mesti jaga hati orang. Tapi kena ingat juga bahawa dalam aku jaga ni, aku nak tengok amalan-amalan ini semua menjaga apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana akhirnya itu akan dinilai oleh Allah. Hatta sedia sarapan kalau tak jaga hati, takut-takut nanti kosong. Pasal sambil buat, sambil mengungut lah, marah lah, dah jadi tak ikhlas. Bila tak ikhlas itu tak jaga hati. Hati siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah nak tengok tu, kau buat tu hatinya lapang tak? Kau buat tu ada nak menunjuk-nunjuk tak? Kau buat tu ada nak nyombong tak? Kau buat tu ada kerana apa? Kerana aku ke bukan? Bila tak jaga hati, amalan itu boleh jadi membawa kepada syirik kecil, yang dinamakan juga syirik khafi, iaitu buat bukan kerana ilahi. Simptom-simptom dia buat kerana dipuji. Satu. Simptom-simptom dia depan orang buat, belakang lari. Simptom-simptom dia kalau dipuji buat lagi. Simptom-simptom dia kalau tidak ada orang langsung tak dibuat. Nauzubillah min zalik. Itu simptom. Jadi nak kata, wah aku ni kalau ada orang jadi gini, kalau orang puji jadi gitu, kalau tidak jadi gini, kalau tak ada orang jadi gitu. Jadi aku ni buat kerana siapa? Hati aku ni buat kerana siapa? Jangan main. Walaupun kau salat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina hum an salatihim sahun wailun fawailun lil musallin. Kan ada kan? Kan gitu baca. Itu aku dah solat tu. Tapi kalau aku solat tak jaga hati aku kerana Allah,
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Kalau kau buat di sana ada sahun, ada ra'un, ma'un jadinya. Kau dah ibadat, kau salat, tapi jangan kau lupa, boleh celaka orang yang mengerjakan salat itu kerana dia tidak jaga hatinya. Yang takbir sama macam orang lain, duduk saf pertama sama macam orang lain, datang surau sama macam orang lain, tapi belum tentu markahnya sama. Kenapa? Dikala dia melakukannya itu, mungkin di dalam hatinya, tak tahukah akulah memang yang paling utama datang sini, paling pertama, paling cepat datangnya, akulah paling alim, akulah paling itu ini ya. Hati kan ni kan nakal hati kita kan. Kadang hati kita nakal, jahat hati kita ni, na'udzubillah min zalik. Wah, itu sampai dia buat itu, dia buatnya dengan sahun. Ada juga dia buat dengan maksud dia tak faham apa pun yang dia buat. Baca tapi sebenarnya tak baca dalam hati, tak ingat apa yang dia baca. Lepas tu kita tanya diri kita sendiri, tadi rakaat 2 ke rakaat 3 ni? Paling tak ingat ni. Ya, apa kau semayang dengan aku tapi kau tak ingat ni? Hatinya lari-lari gitu, jalan-jalan hatinya. Sampai angkat takbir dah fikir sampai ke Langkawi, periuk apa nak beli. Angkat takbir, jahat ni kadang-kadang setan tu ni. Masa tak angkat takbir, dia tak ingat Langkawi lah, periuk nak belilah. Masa angkat takbir, masa tu dia datang. Semua datang. Adik kita terlupa dah sampai rakaat berapa yang aku ni tadi? 3 ke 2? 2 ke 3? Dah baca tahiyat awal kalau. Akan selalu gitu kan. Inilah kerja hati sampai boleh jadi sahun. Ulama membincangkan maksud sahun. Ada yang dia baca, dia tak tahu apa yang dia baca. Dia sebut dengan Allah, dia terlupa apa yang dia sebut dengan Allah tu. Tak ingat apa yang dia sebut, hatinya tak di situ. Mulutnya menyebut Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Banyak minta, tapi laju satu nafas. Kau ni betul-betul minta ke tidak? Tak nak kita lah ya. Minta nak apa tu lari minta. Mak, kau nak apa ni sebenarnya ni? Mak pun tak faham kau nak apa ni. Sampai minta ambil berlari sana sini. Hati kita yang berlari, kita tegak situ. Tapi hati kita ni berlari. Mana dia tak tetap rupanya. Minta sampai 8 benda ni, tapi kadang tak tahu apa yang disebut kepada ilahi. Ini yang kita takut. Hatinya jadi lari-lari sahun, ataupun melengah-lengahkannya, itu pun sahun, kata ulama. Begitu juga dia buat kerana Ra'un supaya orang tengok, supaya orang nampak siapa aku ni. Niatnya ada ke situ. Astagfirullahaladzim. Kalau ada ni cepat-cepat ni. Astagfirullahaladzim. Itu godaan iblis, syaitan, macam-macam ni hati kita. Nak supaya orang tengok. Hebat dia tu, bagus dia tu, begitu, begini niat kita. Tapi tengah semayang. Kan cerita tadi, fawailul lil musallin. Orang tu tengah salat, tapi boleh hatinya begitu Ra'un supaya dilihat. Na'udzubillah min zalik, celaka baginya. Sebab itu Umi, kakak, adik-adik, anak-anak yang dihormati sekalian, benarlah kata Imam Al-Ghazali tadi, dan benarlah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hati ada satu mudghah, kalau baik baiklah semua, kalau rosak rosaklah semua. Benarlah juga apa yang disebut dalam riwayat bahawa di akhir nanti Allah tak pandang rupa paras kamu dan jasad kamu. Yang Allah nak tengok adalah hati kamu, niat kamu, dan juga amalan kamu. Mesti setiap amalan itu berserta dengan hatinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada hari ini kita masuk klinik hati ni, nak rawat-rawat hati kita, nak cantik-cantikkan hati kita, nak bersih-bersihkan dia. Kerana hati itu jadi macam-macam jenis ni.
ada qalbun salim, ada qalbul mutmainnah, ya. Macam-macam jenis hati mi. Ada al-qalbut taqi, hati yang takwa. Macam-macam jenis hati sehingga membawa kepada ada hati yang sihat, ada hati yang mutmainnah, tenang, ada hati yang sakit. Juga disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali tadi. Ada hati yang sihat, ada hati yang sakit mi, ada hati yang mati. Na'udzubillah min zalik. Sebelum nak cerita panjang mi okey tak? Mi, kita bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok pangkalnya Allah dah gerakkan hati kita ke sini. Sebelum panjang-panjang nak cerita ya Mi, pokok pangkalnya belum lagi nak pergi jauh-jauh, mai kita bersyukur. Dalam 24 jam yang Allah bagi, Allah gerakkan hati aku pagi-pagi cuti datang sini. Best tak Mi? Mi? Best tak Mi? Dia kalau ada seru-seru tu sayang lah tu namanya. Best ya Mi ya. Alhamdulillah kalau best. Kita kalau rasa best, Allah gerakkan hati kita ke tempat-tempat baik Mi. Bukan maknanya orang yang pergi pasar tu tak best, ya. Orang yang tengah kemas rumah, kat rumah tu tak best. Semua orang ada tanggungjawab masing-masing. Tapi kita fikir bahawa alhamdulillah yang lain-lain tu semua best, tapi yang ini kita rasa lebih special. Pasal kita kata dengan adanya ilmu, nanti yang lain-lain semua boleh jadi ada markah bila dibuat. Macam yang salat tadi, barangkali pun ada yang sedang salat di rumah, tapi yang ini best. Sebab yang ini, kalau aku salah, aku terlupa, aku terleka, dengan ilmu dia balikkan aku baik. Dia bersihkan aku, hati aku baik. Sebab tu Mi, Imam dalam satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rawahu Tirmizi, menceritakan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa aku pergi ke pasar. Guna bahasa sendirilah. Sebelum tu siapa Abu Hurairah ni Mi? Sikitlah cerita ya Mi. Boleh Mi? Abu Hurairah ini, kita kan, kalau kita kenal seseorang Mi, dia bila kita tahu apa dia cakap, setelah kita kenal siapa dia, perasaan kita akan berbeza. Kita akan lebih sayang dan nak dengar apa cerita dia, pasal kita dah kenal dia, tak banyak sikit. Tapi kalau kita sebut sipulan, kita tak kenal dia, orang cerita apa dia cakap pun kadang-kadang kita pun tak lekat di hati Mi. Tapi kalau kita kenal dia, lain Mi. Sebab itu orang Melayu pun cakap, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kenal lah sikit-sikit siapa dia ni. Jadi baru bila dia cakap tu, menimbulkan dalam hati kita nak ingat mudah satu, dan lebih kuat nak pegang. Macam kita kenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita bercerita, kita tahu tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ni. Apa keistimewaan dia, apa pengorbanan dia. Kita punya perasaan akan berbeza. Tak naklah cerita Nabi dulu, nak ceritakan Abu Hurairah yang menceritakan tu. Bila saya kata pertama yang kita nak seronok dalam hati kita ialah 24 jam Allah bagi pada kita sebahagian daripada masa kita ni, walaupun cuma 1 jam, tu 1 jam setengah, tapi nilainya besar dan kita nak rasa seronok dengan majlis seumpama ini. Iaitu apabila kita tengok tentang apa yang nak saya sharekan tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum tu siapa Abu Hurairah? Saya kata nak kenal sikitlah. Abu Hurairah ni bukan nama benar dia, bukan nama dia betul dia tak ya? Itu nama orang KL kata apa orang KL? Orang Putrajaya panggil apa? Nama gelaran, nama cembungan, nama timbangan. Tu nama timbang-timbangan dia.
Nama setengah tempat dia kata cembungan. Nama cembung-cembung dia. Nama manja. Nama manja Kak Normah siapa? Kak Nom ke? Ada orang ada nama manja yang sampai kadang-kadang orang tak kenal nama dia betul. Macam Abu Hurairah ni orang tahu nama cembungannya macam kita lah. Sampai nama betul dia kita tak tahu. Saya gitu juga Mi. Saya kenal dengan suami saya tak tahu nama cembungan dia. Bila balik kampung mula-mula kahwin dulu. Nanti kita rewang-rewang, orang pun tanya, ni siapa? Belum kahwin kan, orang belum kenal kita kan. Ni isterinya Syed Zakaria, saya kata gitu. Kampung suami lah, ni cerita kampung suami. Ni isterinya Syed Zakaria. Syed Zakaria mana Dia orang tak kenal. Syed Zakaria mana ni? Anak siapa Syed Zakaria tu? Anak si Hasan, saya kata gitu. Oh, anak Hasan. Ini yang mana anaknya? Anak adik-beradik dia 6, semua lelaki. Yang mana ni? Alah, ada yang kata tu. Alah, yang bongsu tu jantan. Saya pun, oh, nama cembungan kat kampung jantan. Baru ku tahu. Saya katakan suami saya, oh you sorok you tak beritahu ya nama cembungan you jantan. Gurau-gurau kan. Jadi kalau sebut nama betul tu orang kampung tak tahu. Rupanya kau cakap jantan, oh tu nama cembungannya, baru orang tahu. Macam kalau Putrajaya ni lain lah, dia tak jantan lah. Kalau namanya bakar, dipanggil Ben. Orang KL katakan kan. Jadi Abu Hurairah ni nama cembungannya itu kerana dia sukanya kucing. Bahkan ada yang menyebut dan riwayat Nabi juga memanggilnya dengan pendek lagi daripada Abu Hurairah, iaitulah Abu Hair. Abu Hair. Antaranya juga diceritakan sukanya daripada kucing itu kerana selalunya masukkan kucing dalam lengan jubahnya, bawa kucing dalam lengan jubahnya. Nama sebenar adalah Abdul Rahman. Ada juga pandangan yang mengatakan namanya adalah Abdullah. Ada beberapa pandangan. Ada kata Abdul Rahman, nama betul dia, tapi dicembung kerana sayangnya dia pada kucing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menurut kisahnya masuk Islam dulu, beriman kepada Allah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dulu daripada mak dia sendiri. Apabila dia mengajak mak dia untuk masuk Islam, bukan sekadar mak dia tak nak, tetapi mak dia mencemuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di dalam hadis yang nanti saya ceritakan. Bahkan dia cemuh Nabi, dia keji Nabi SAW. Ialah kita faham masyarakat jahiliah ni kan, dia dah pegang lama dengan pegangan agama dia, sembah azza, sembah duta. Tiba-tiba ada orang datang cerita Tuhan kamu adalah Allah. Jadi dia cemuh, dia keji dia. Senang kata bahasa kita gitulah, ya. Jadi Abu Hurairah tak gembira. Hatinya tentu tak gembira. Bila dia nak mengajak ibu yang dia sayang, dalam masa yang sama ibunya bukan tidak mahu, bahkan mengutuk Nabi SAW. Lalu Abu Hurairah ini bercerita kepada baginda Rasul SAW dan minta doa daripada baginda Rasul SAW. Doakan mak aku. Sebab itu salah satu cara untuk kita tenteramkan hati kita. Yang tak happy tadi kerana mak dah tak terima, mak ngutuk pula. Salah satu cara nak tenteramkan hati kita, minta doa, baca doa. Ini Nabi SAW jawami kalim, mukjizat, mulut, memang mendoakan kemudiannya makbul. Apa doa yang diajar oleh baginda, yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW kepada mak Abu Hurairah? Pendek je yang Umi pun boleh baca, dan memang Umi baca apabila Umi salat subuh. Umi akan baca dalam doa kunut Umi apa? Allahumma hdini fi man hadait. Kan bagus tu. Ya Allah, beri aku hidayah sebagaimana hidayah yang kau telah berikan kepada orang yang telah mendapat hidayah.
wa'afini fi man afait. Kau sihat sejahterakan aku sebagaimana orang yang telah kau sejahterakan. Bukan itu doa dia. Ambil depan tu. Kalau nak senang, ingat. Apa kata Nabi SAW bila Abu Hurairah cerita tentang mak dia tadi? Nabi doakan, Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada mak Abu Hurairah. Pendek je mi. Tapi perkataan hidayah tu nilainya tinggi. Kalau kita tak ingat pun Umi doa je lah, ya Allah berikan aku hidayah. Perkataan hidayah tu mahal Habis itu mak Abu Hurairah, dia belum Islam, memang langsung minta hidayah. Kita ni dah beriman 53 tahun daripada lahir dah beriman, 60 tahun daripada lahir dah beriman. Tapi orang sini nampak muda-muda kan. Sini apa 30 ya, 20-an agaknya dah beriman. Hidayah ada dua makna. Ada hidayah kata ulama, hidayah khusus. Ada hidayah namanya hidayah umum. Hidayah khusus itu ya yang belum beriman kepada Allah, maka didoakan beriman kepada Allah. Ya, itu hidayah khusus. Tapi ada hidayah umum di mana kita sentiasa minta petunjuk dari Allah dalam hidup kita. Apa aku nak buat ya? Betul tak cara aku ni ya? Aku nak nasihat anak aku masa mana? Apa aku nak cakap kat dia? Kan kita ni sentiasa minta petunjuk dari Allah Subhanahu Taala. Buktinya di dalam surah Al-Fatihah yang tak sah salat Umi kalau Umi tak baca surah Al-Fatihah. Fatihatul Kitab. Apa yang Umi minta dalam tu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Umi dah beriman belum? Dah. Semayang daripada umur 7 tahun hari tu. Sekolah daripada 5 tahun dah belajar dah. Maknanya bukanlah hidayah yang aku minta ni hidayah daripada beriman daripada tak beriman kepada beriman. Tapi yang aku minta ni adalah petunjuk keseluruhan hidup aku. Macam Umi naik kereta, kalau Umi tak tahu jalan, macam mana Umi nak sampai Dulu-dulu bolehlah berhenti tanya orang. Sekarang kalau kita berhenti tanya orang pun kan tak tahu jalan. Dia kata, you tak ada Waze kah? Dulu-dulu zaman tak ada Waze, zaman tak pakai handphone, kan tak tahu jalan, berhenti tanya orang. Kak nak pergi sini macam mana kak? Di sini macam mana kak? Tak tahulah ni semua muda-muda tak melalui kot zaman berhenti tanya orang. Dulu saya cakap Mi, tak ada smartphone semua Mi. Buku map kena ada. Buku map sentiasa ada buka. Lepas tu kena tanya, berhenti, tanya orang. Nak masuk taman ni macam mana? Lorong ni ke mana? Kampung ni ke mana? Jauh lagi ke? Ada yang main kat kanan atau kiri, atau kat kanan lagi, atau kiri. Mampu aku tak tahu. Kau ni bagi direction macam aku orang kampung tu lah. Kalau tanya kat telefon pun SMS ke macam tu juga. Kanan, kiri, kanan, kiri. Traffic light ke? Beritahu dulu, traffic light ketiga ya, baru Ustazah masuk sini. Nanti lepas itu jumpa, baru landmark, cerita landmarknya apa? Kanan, kiri, kanan, sesat saya jawabnya. Zaman tu, kalau kita bawa kereta pun, tak tahu jalan, sesat kita. Bayangkan kita ada Papa Go, ada Mama Go, ada Waze, ada apa semua tu. Ada Google Map. Dia tunjuk jalan sampai situ. Dalam hidup kita ni, yang beri kita petunjuk adalah Allah SWT. Kalau tak betul kau masuk lorong, boleh jadi terbalik kau, boleh jadi sesat kau, boleh jadi salah kehidupan kau. Memang kita perlukan. Sebab itu bila Umi dengar bunyi azan antara sunat yang Umi jawab adalah ikut semua azan tu kata. Muazzin tu kata Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar kan. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun ikut asyhadu an la ilaha illallah. Semua kita ikut. Beza je kita ubah bila dia kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari kita kepada mengerjakan salat. Mari kita kepada kejayaan.
Umi jawab, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upayaku ya Allah kecuali dengan kekuatan kau bagi. Aku tak akan berjaya tanpa kekuatan kau bagi. Kekuatan apa? Kekuatan yang tak boleh diberi oleh orang lain. Yang paling asas adalah hidayah. Itu nak injek kat mana? Hati. Hidayah. Hatta Nabi SAW pun tidak dapat memberikan hidayah kepada orang. Walau Nabi rasa sedih, tak dapat memberikan hidayah itu kepada semua orang. Kalau ada 4 Abu di zaman Nabi SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu apa lagi? Abu Talib, Abu Bakar. Dalam 4 Abu ni, Abu mana yang menerima Islam? Abu Bakar. Mereka hidup zaman Nabi SAW. Pak saudara Nabi, orang yang dekat dengan Nabi SAW. Namanya pun bermula dengan Abu semuanya. Tapi yang hanya beriman kepada Allah SWT adalah Abu Bakar. Bahkan bukan sekadar beriman, mengiyakan dan membenarkan dengan sebenar-benar, sehingga ada orang yang dah beriman keluar iman kerana tak membenarkan Nabi bila peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan, Umi baru dengar cerita Isra' Mi'raj 27 Rejab itu. Ada yang dah beriman keluar daripada iman. Mana ada binatang yang besar dan memburak bawa engkau tak sampai 1 malam. Cerita apa ni? Sebab itu ada benda yang boleh digunakan dengan akal untuk berfikir. Ada yang dengan kekuasaan Allah, yang akal yang Allah bagi kat kau tu tak boleh fikir sejauh tu. Macam mana kamu boleh naik sampai 7 petala langit? Naik lagi dekat dengan Sidratul Muntaha. Mana cerita kamu ni? Memang kalau kita pakai ayat biasa, akal biasa, tak boleh jangkau. Bila balik cerita dengan orang, ada yang dah beriman, tak beriman dengan Nabi SAW. Tapi ada yang beriman, kekal beriman dan tak cuak walau sikit pun. Tak berganjak walau sikit pun, tak bergerak hatinya walau sedikit pun, malah makin tebal dan kuat keimanannya. Diberi dia dengan gelaran As-Siddiq. Tadi Abu Bakar tu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang As-Sadiqun. Itu ada di dalam Al-Quran. Orang-orang yang bukan sekadar beriman tetapi ditempelkan lagi dengan gelaran-gelaran lain ni. As-Sadiqun, hatinya dahsyat, tak ada bolak-balik dah, yakin dah, tak ada ragu-ragu dah. Baik, balik-balik jauh dah cerita tu. Cerita tadi, cerita tentang Abu Hurairah tadi. Cerita saya nak ceritakan bagaimana hidayah yang diminta oleh, yang didoakan oleh baginda Rasul SAW kepada mak Abu Hurairah. Saya kata, walaupun kita dah beriman, kita masih minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kehidupan kita semua ni, kita tak ada daya upaya, kita usaha. Tapi yang memberikan kita petunjuk bahasa kita ataupun rushd, dalam ayat Al-Quran banyak perkataan rushd, petunjuk, rasyidan, rushdan, itu semualah atas satu asas makna. Dan begitu juga dengan hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak buat macam mana ya? Betul ke langkah aku ni? Betul ke cara aku ni ya? Atau ada tergelincir, terlupa nak kena minta hidayah? Ambil daripada doa Nabi SAW kepada emak Abu Hurairah tadi, Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Umi ambil depan je, Allahumma hdini. Nak ingat Allahumma hdini, Umi ingat doa kunut. Depan Umi dah ingat dah, selalu sebut sambil masak, sambil basuh kain, sidai kain, Allahumma hdini, Allahumma hdini, sambil kerja, Allahumma hdini. Tak tahu macam mana nak buat ni, Allahumma hdini, beri aku hidayah Allah, beri aku hidayah Allah. Sambil tu usaha, ajak kawan, nanti Allah gerakkan. You tak tahu ke nak buat? Tak apa-apa, I dah pernah submit dah ni. Dulu mai tengok I kan, I tunjuk contoh macam mana I submit. Dia ada template dia lah. Kita ni tergagau-gagau lah depan komputer, atau cari-carilah macam mana nak buat. Datang aja orang.
Allah datangkan itu untuk memberikan bantuan kepada kita. Gerak siapa mulut dia bertanya, gerak siapa mulut dia tolong beritahu kita. Semua dia dengan gerak Allah Subhanahu wa taala. Di hidayah ni perkara yang sangat mahal ya Mi dalam hidup kita. Itu kalau Umi nak doakan diri Umi, Allah mahdi ni. Kalau Umi nak doakan orang lain macam Abu Hurairah doakan mak dia, Umi boleh tambahlah yang belakang tu tukarlah nama Ummu Abu Hurairah atau Ummu Abu Hurairah, Ummu Abu Hurairah. Umi tukar pada siapa nama Umi nak letak. Ya, Allahumma hdi Kak Long. Bukanlah Kak Long tak beriman. Tapi nak suruh Kak Long tu, apalah Kak Long ni selalu jawab-jawab cakap mak ni. Kak Long ni kalau dah tak dengar dah. Mak cakap tak dengar, mikrofon pun tak dengar. Kak Long ni payahlah kalau mak cakap. Mak belum habis hayat lagi dah hentam pintu Abang Long. Mak ni sabar dulu. Allahumma hdi Abang Long. Allahumma hdi Kak Long. Mi, doa mak mudah-mudahan tak ditolak Mi. Sambil tu sambil nasihatlah nanti. Doalah apa-apa kita nak doa. Sahabat kita ke, kaum keluarga kita ke. Sambil tu ambil tindakan. Yang patut nasihat, patut ubah, patut belajar, patut apa, silakan, patut. Tapi doa ni dia jadi senjata. Bahkan doa ini menjadi jantung kepada ibadat. Doa mukhul ibadah, kata Nabi SAW. Doa jantung ibadat. Kamu buat, tapi kalau tidak ada doa, ibarat tidak ada jantung dah tak hidup. Hidup tapi macam tak hidup. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah cerita Abu Hurairah ni. Sehingga dengan doa Nabi SAW satu hari, belum masuk lagi pada Abu Hurairah cerita apa. Tak apa ke? Tak apa ya. Ikut doktor lah, doktor nak cerita apa ya. Saya orang Putrajaya. Sampai mana? Sampailah satu hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya mudahkan dengan bahasa saya ya. Sampai satu hari, bila mana Abu Hurairah keluar nak masuk rumah, mak dia kata tunggu, jangan masuk dulu. Rupanya mak dia nak mandi. Mak dia mandi, dah siap mandi. Dia pun kata, ajarlah aku. Bahasa mudah ya. Nak mengucap 2 kalimah syahadat dengan maksud nak menerima ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Nak mengakui bahawa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Maknanya mak dia beriman. Dengan berkat doa Nabi SAW atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Gembiralah rasa hati Abu Hurairah. Macam nak tahu gembira hati Abu Hurairah, dia balik cerita dekat Nabi SAW. Kegembiraan kita apabila kita berada dalam keadaan keimanan. Itu hati kita. Gembiranya Abu Hurairah balik kepada Rasulullah SAW, kata, mak aku dah beriman, doakanlah lagi. Apa lagi doa? Minta lagi doa. Dahsyat kuasa doa. Doakan supaya aku dan mak aku dikasihi oleh orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang dikasihi oleh orang-orang yang beriman, dan kami mengasihi orang-orang yang beriman. Sebab itu satu daripada perkara menyebabkan hati kita gembira ialah apabila kita hidup berkasih sayang. Maknanya kalau sebelum ini tak beriman, barangkali menjadi cemuhan, barangkali menyebabkan hati tak gembira, macam-macam lah ya, memikirkan nanti bagaimana kehidupan kita di hari akhirat kelak, dapat jumpa tak dengan mak kita, macam-macam kita fikir agaknya ya. Bila beriman, wujud kasih sayang, tak ada lagi kata mengata, kutuk, mengutuk, mengeji dan sebagainya, mak dengan orang lain boleh menerima kita. Akhirnya itulah didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Perempuan, Umi, adik-adik kakak boleh tengok aja, boleh cek aja dalam bila saya ada cerita ni boleh semak. Nak tengok online pun dah banyak doa Nabi kepada Abu Hurairah, kepada Abu Hurairah dan ibunya, supaya dia dikasihi, dia berdua dikasihi oleh orang yang beriman, dan orang yang beriman mengasihi
Abu Hurairah dan ibunya saling sayang menyayangi. Satu daripada perkara yang buat hati kita bahagia ialah bila kita hidup berkasih sayang. Kita pun boleh rasa kalau kita bangun tidur bising-bising gaduh-gaduh kat rumah. Happy tak pagi-pagi hari? Hati terus jadi tak tenteram Atau jerit-jerit, marah sana marah sini, apalah yang tak kena. Sebab itu riwayat menyebutkan man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'aish faka'annama yashku rabbah. Siapa pagi-pagi dah berletih-letih mengongot-ngongot, dia seolah-olah yashku rabbah, dia seolah-olah merungut dengan Tuhannya. Kan sepatutnya apa? Bangun pagi, nak kita buat lagu bangun pagi gosok gigi. Bangun pagi ingat ilahi. Kerana ada orang tidur terbangun. Kamu dah dapat bangun, kamu ngungut-ngungut dulu. Sebab itu kita kata, kita pun boleh tahu bahawa kalau kita tidak ada kasih sayang dalam kehidupan, memang tidak ada kegembiraan pada hati. Bukan sekadar tak ada gembira pada hati, nanti angkat takbir nak solat pun tak khusyuk lagi. Lepas tu kata macam mana ni solat tapi sahut, tak khusyuk lagi pasal hati tak gembira. Balik kepada Abu Hurairah, dah dapat 2 tips. Satu doa, satu kasih sayang. Hiduplah berkasih sayang, saling berkasih sayang. Baik itu bukan cerita dia dan mak dia aja saling menyayangi dengan iman ini, tetapi orang-orang dia mengasihi orang-orang beriman dan orang-orang beriman mengasihi mereka. Hidup saling kasih sayang. Maknanya orang Melayu kata tepuk sebelah tangan takkan berbunyi, dia mesti mutual. Baik itu hari ni ada orang hati tak tenteram, hantar WhatsApp dekat suami ke, dekat isteri ke, dekat anak ke, hantar WhatsApp panjang, tapi balas okey, happy dah. Itu pun boleh jadi tak happy, tak mutual. Pasal saya tulis panjang, awak kok jawab okey aja. Tak mutual, tak sama panjang. Bila tak mutual tu pun orang tak happy Ada yang hantar, bukan kata panjang, rindu awak nak makan apa, nanti awak balik saya masak ya, sayang awak. Lepas tu bagi love lagi, emoticon, emoji lah, stiker lah. Suami pun balas okey lagi, apa ya okey. Padahal ada soalan tu dalam WhatsApp tu, awak nak makan apa, nanti saya masak. Bawah okey, tak jawab soalan. Tak jawab soalan satu, saya bagi love, kak rindu lah apa. Bawah tak ada jawapan, tak ada love. Hati pun jadi tak gembira pasal tak saling. Kesalingan muncul tu sampai macam tu pun. Ada tu suami dah bagi love, suami bagi love, isteri bagi love yang hidup, duk dak tu. Dia bagi love yang tak hidup, tak muncul. Itu pun boleh jadi gaduh hidup. Jadi ni gurau-gurau tapi ada kebenaran. Kadang-kadang memang real berlaku benda-benda macam ni berlaku. Tapi nak ingatkan diri kita, nak ingatkan diri kita apa tadi Satu, doa. 2, saling sayang menyayangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini punya sayang kat ibu dia. Dalam satu riwayat, bila Nabi SAW bagi kurma bagi Nabi SAW, kita tahu adalah seorang yang sangat pemurah Ini kenapa? Hatinya ingat orang, hatinya nak buat baik pada orang, hatinya kasih sayang, sangat pemurah. Nanti ni bulan Ramadan ni nanti kan, Umi akan dengar lagi hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad min rihil mursalah. Ni bulan Ramadan nanti antara contoh
menyebutkan bila malaikat Jibril itu datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan bagaimana Nabi itu sifatnya ajwad min rihil mursalah. Dia punya pemurah lebih laju daripada angin yang menderu. Dahsyat ni ya, perumpamaan yang dahsyat kan. Lebih laju daripada angin yang menderu. Memang orangnya sangat pemurah Mi. Alhamdulillah jadi contoh kepada kita. Mi, sambil-sambil cerita pasal pemurah, Mi tanam niat dulu. Ya Allah, aku nak jadi orang yang pemurah. Sama ada dengan tenaga maupun dengan wang ringgit, dengan masa. Tak semua orang ada duit tapi dia ada tenaga. Ada dia tolong itu, dia tolong ini Mi. Dan lagi kita nak masuk dalam bulan Ramadan, Mi tanam dalam hati niat, aku nak ketepikanlah. Ada duit sikit-sikit tu ambil, masuk dalam satu envelope khas. Aku nak ketepikanlah untuk bulan Ramadan nanti. Mi kata dalam hati niat, aku nak ketepikanlah untuk bulan Ramadan nanti. Kalaulah ditakdirkan Mi, kita tak sempat sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur kita semua ya, sempat dapat bulan Ramadan ya. Tapi jangan kata simpan aja, sementara bulan-bulan lain tu tak ada. Tunggu Ramadan je bagi, bulan lain tak ada. Jangan boleh bagi-bagi. Tapi bulan Ramadan ni afdalus sadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah. Seolah-olah nak kata kalau bulan lain aku bagi, bulan Ramadan aku bagi lebih lagi, up lagi, seolah gitu. Tapi kalau lah Umi dah ada niat dah ketepikan dah sikit-sikit masuk envelope ni, tak nak cuit, dah tulis itu dah untuk Ramadan. Tulis Mi dekat envelope Umi tu, untuk Ramadan, untuk sedekah Ramadan. Kalaulah ditakdirkan tak sempat sampai Ramadan, dapat tak agaknya pahala Ramadan Mi? Dapat tak Mi? Dapat Mi, insya-Allah, dengan izin Allah. Dia dah letak ni niat, dan bukan sekadar letak niat tak ada duit. Kita banyak letak niat tak ada duit. Aku nak buat ni, aku nak buat tu, tak buat apa lagi kan? Tak buat pun dah ada niat, dia dah dapat pahala. Apatah lagi dia niat dan dia dah kumpulkannya. InsyaAllah esok Umi tak ada, anak Umi jumpa, suami Umi jumpa envelope Umi, agak-agaknya dia beri tak dalam bulan Ramadan? Bagi, dah tentu dia bagi. Bahkan dia tokok lagi untuk arwah ibunya. Dia belajar daripada Umi, dia akan ingat sampai mati. Ada benda yang dia ajar dengan mulut tak sampai Mi, ada benda yang dia ajar dengan amalan lebih sampai. Dia akan ingat sampai mati. Yuk kita ketepikan, walaupun RM1, walaupun envelope kosong, belum isi, tapi dah sediakan envelope-nya. Takkan nak sedia envelope raya je Mi? Ini pun kenapa ni kan? Marah ke? Envelope raya dah siap, tapi envelope Ramadan kadang-kadang tak siap dulu. Kan raya punya envelope siap sebelum Syawal ya. Kalau Ramadan, envelope Ramadan juga siap sebelum Ramadan. Ada tu banyak envelope tahun lepas tak raya sangat, jadi duit raya banyak lagi, boleh ambil masukkan sebagai envelope Ramadan. Okeylah Mi, balik jadi cerita. Nabi SAW ni dia suka memberi. Antara yang dia beri adalah kurma. Bila dia bagi kurma, riwayat menceritakan tentang Nabi bertanya kepada Abu Hurairah bila Nabi melihat kurma yang dia beri, dua, satu makan, satu Abu Hurairah simpan dalam kocik. Bila dia tanya, ini kenapa simpan dalam kocik? Pasal mudah. Kenapa simpan dalam kocik? Ini untuk ibuku, kata dia. Sayang tak kat ibu? Siapa yang sayang kat ibu ni? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hanya dengan kurma Mi, masuk satu dalam kocik Mi. Kita ni, saya bila baca kisah itu,
Fikirkan diri sendiri. Ya Allah, aku makan lebih daripada sebiji kurma. Aku belanja lebih daripada itu. Kadang-kadang aku lupa ibu. Umi pergi berjalan mana tadi? Nak pergi Langkawi. Langkawi nak raya pergi Langkawi. Ada pot kuih raya baru. Trend baru ke? Aku ni pergi sana sini beli untuk aku aja. Padahal Langkawi tu kan ada jual segala minyak. Minyak segala minyak. Nak minyak apa? Segala minyak ada. Mak aku tu dah lenguh kaki, dah sakit pinggang. Minyak bot-bot ke minyak apa tu? Beli untuk kita. Ni untuk mak, ni untuk tok kau. Ni untuk mak, ni untuk tok kau. Anak kita bertengok macam tu. Bagus betul mak kita. Ni untuk mak, ni untuk nenek. Ni untuk mak, ni untuk opah. Ni untuk mak, ni untuk ni. Ya Allah, syurgalah bagi anak itu kerana dia tidak lupa akan orang tuanya. Mak nak ke? Mak bukan nak pun. Mak tak nak. Tapi kebaikan itu dahsyat. Nah, cukuplah cerita sedikit tentang Abu Hurairah cukup. Nanti tak masuk-masuk kan apa dia cakap. Tapi bila kita dah kenal, lain. Bila kita dah kenal, lain. Apa dia kata? Satu ketika aku ke pasar, katanya. Aku ke pasar dan aku melihat orang sedang sibuk membeli belah. Ya, namanya pasar. Kan? Namanya pasar. Takkan termenung je gitu kan? Namanya pasar. Memang orang tengah sibuk beli belah ni. Lalu dia kata kepada orang yang berada di pasar itu, Nabi ada meninggalkan warisan di masjid, katanya kan. Nabi ada meninggalkan warisan di masjid. Bila orang dengar perkataan warisan, maka apa yang boleh difaham? Harta lain ni. Kita kata mak tinggalkan warisan, abah ada waris apa-apa. Kalau cakap wasiat tu lain. Bila cakap warisan tu, abah ada tinggalkan waris, ada tinggalkan harta pesaka. Tu bayangkan harta lah. Bayangkan harta. Jadi Abu Hurairah kata, Nabi ada tinggalkan warisan di masjid itu. Orang yang sedang berjual beli pun berhenti jual beli dan nak pergilah ke masjid untuk tengok apa warisan yang ditinggalkan oleh Nabi. Orang yang sedang berjual beli berhenti kerana nak tengok apa warisan yang ditinggalkan oleh Nabi. Barangkali kita fikir dengan akal mudah kita lah ni. Kalau berniaga belum tentu orang beli ni. Kalau dah kata ada Nabi tinggalkan warisan, kalau pergi dah tentu dapat ni. Tinggalkanlah apa yang ada di pasar itu dan mereka pergilah ke masjid untuk melihat apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah. Lalu aku tinggal di pasar itu menjaga barang-barang yang ditinggalkan, kata Abu Hurairah. Baliklah mereka daripada masjid ke pasar. Kemudiannya mereka bertanya, mana warisan yang kau katakan Nabi tinggalkan di masjid itu? Lalu kata Abu Hurairah, apa yang kau nampak di masjid itu? Bahasa mudah ya, apa yang kau nampak di masjid itu? Yang kami tengok adalah orang sedang salat. Yang kami nampak adalah orang sedang mengaji baca Quran. Yang kami nampak adalah orang sedang iktikaf. Yang kami nampak adalah orang sedang belajar halal dan haram. Orang yang sedang belajar. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itulah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada belajar nak tahu halal dan haram. Jadi yang saya kata kita nak kata paling best tadi, Allah bagi kita masa dan pada pagi cuti kita di sini kita menerima, mudah-mudahan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai warisan. Ulama mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut sedemikian adalah untuk mengingatkan orang supaya tidak lalai dengan dunianya tetapi ingat akan akhiratnya. Orang dunia tu sedang shopping, sedang beli belah, sedang fikir nak makan apa. Tapi kau jangan lupa akan akhirat kau.
Jangan leka dan lalai. Tu Nabi tinggalkan warisan kat masjid tu. Salat, Quran, i'tikaf dan juga belajar ilmu halal dan haram, maknanya ilmu agama. Benarlah yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaq alaih yang menyebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepadanya kebaikan, maka Allah berikan kepadanya kefahaman yang mendalam tentang agama. Kalau nak dapat kebaikan, satu daripada pintu yang besar adalah dengan mencari ilmu. Sebab itu sahabat yang lain namanya Abu Darda radhiyallahu anhu yang merupakan mendapat gelaran siapa ni? Dia dapat gelaran Hakimul Ummah. Bijaksana dalam kalangan umat, dijadikan rujukan masyarakat. Dia meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah SAW yang memberi maksud bagaimana nak dapatkan kebaikan yang baik tadi, kefahaman yang mendalam tentang agama tadi. Macam mana nak dapat kefahaman yang mendalam tentang agama? Dia riwayatkan hadis Nabi SAW sehingga dia menjadi orang yang begitu Hakimul Ummah, pengetahuannya tinggi, bijaksana tinggi, alimnya dahsyat. Dia kata, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh. Seseorang akan mendapat ilmu dengan cara dia mencari ilmu, dan seseorang akan mendapat kefahaman yang mendalam tentang agama apabila ia mendalami tentang agama. Jadi satu daripada caranya adalah menuntut ilmu. Yang lain-lain tu best, tapi yang ini lebih best. Kerana bila ada ilmu, nanti kita dapat jaga hati. Bila dapat jaga hati, semua yang dibuat nanti akan diberkati. Belum tentu semua yang dibuat kalau tidak menjaga hati akan diterima ilahi. Tapi dengan sebab ada ilmu, aku buat ni, kenapa aku buat gini ya? Tak betul ni, aku ada niat-niat lain. Astaghfirullahaladzim. Lorongkan aku kepada hati yang betul. Jadi kerana itu, apa yang dibuat boleh jadi diberkati insya-Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni secara tak langsung dah 3 perkara yang memberikan kita cara untuk kita hidupkan hati yang leka. 1 dengan doa, 2 dengan kasih sayang, 3 dengan menuntut ilmu. Dengan cara menuntut ilmu, insya-Allah dapatlah kita menjaga akan hati kita. Sebagai juga amalan kita ni, nak ringkaskan saja masa tak mengizinkan ni. Apa yang kita nak buat untuk jaga hati kita? Sebab hati ni, cerita hati ni memang satu perkataan, tapi dia punya cerita, ya Allah, dia boleh bolak-balik lah. Dia memang satu perkataan, tapi dia susah pasal dia boleh bolak-balik. Itu kata nama al-qalb bisyiddati taqallubi. Ada ulama menyebut kenapa punya al-qalbu, hati itu al-qalbu, pasal bisyiddati taqallub. Taqallub berbolak-balik, hati boleh berbolak-balik. Dah beli dah, saya kata, nanti nak raya dah belikan dah mak kain baju cantik. Tengok kat online tu cantik, mak kain ni kalau mak pakai lawa. Balik dapat aja kain tu, masa tengok online tu beli tu, ini cantik kalau mak pakai ni kan. Baju ni lawa ni kalau mak pakai ni. Nak belikan mak lah. Beli sekarang nanti kata harga naik. Lepas tu nanti tak ada pula saiz. Lepas tu nanti dah tak ada pula yang corak ni. Beli sekarang. Sampai yang jeding tong bel apa tu, yang selalu bawa hantar kat kita, kita order ni panggil apa? Apa nama yang hantar ni? Apa? Oh, tahu ya, banyak ya nama-namanya. Macam-macam ya. Oh, tidak tahu kan. Rumah kita sekarang ni kan, bukan orang datang,
Itu datang ting tong tong ting. Macam-macam anak order, mak order, bapa order, adik anak order. Oi, siapa punya barang tu? Pergi ambil, aku tak nak ambil, kau pergi ambil. Gitu kan. Sampai ni mama order ni hari tu ni nak beli bagi kau upah ni ni dia buka dengar cerita. Ni memang mama try. Mama dengan nenek lebih kurang dia tinggi, badan semua lebih kurang. Mama nenek punya baju mama boleh pakai. Nenek punya baju mama boleh pakai. Mama punya baju nenek tak boleh pakai. Dia pun try kat badan dia. Hilang lah. Ya, ini bukan mak nenek yang pakai ni. Ni mama ni pakai ni. Ni lawa sangat kat nenek kau, nak pergi mana nenek kau kan? Oh, tukarlah hati. Ni cerita hati tadi kan. Tak dalam nenek kau, mak tak nak bagilah ni. Mak bagi, mak pakai raya lagi lawa. Nenek kau bukan bagaimana, tak ada. Mak ada kain batik baru. Banyak. Bagi nenek kain batik yang dah tentu nenek pakai. Tukar. Sekejap tu hati kita boleh tukar ni. Memang ni kerja hati. Sebab itulah kita doa hati kita, Allah tegakkan hati aku, istiqamahkan hati aku. Aku dah niat ni untuk nenek aku, tak apa-apa ni mesti untuk nenek. Mak belilah lagi lawan nanti tak apa. Ni dah niat untuk nenek mak. Mak jangan tukar-tukar dah mak. Bagi kat nenek. Gitu. Jadi balik cerita kat Umi, untuk kita nak kuatkan hati kita, saya nak kuatkan hati saya, antara perkara untuk sucikan dia. Hati ni nak selalu overhaul juga. Bagi dia clear, bagi dia cantik macam kita, jangan laju. Nak selalu tukar minyak hitam lah, apa benda tu kami. Hati nak kena suci. Bersihkan hati, overhaul hati. Satu cara dia tak cukup masa. Satu je. Tambahan je lagi daripada tadi-tadi yang kita dah cerita tu adalah banyakkan istighfar. Ya. Banyakkan istighfar. Ni mesti. Nabi SAW adalah seorang Nabi dan hamba yang paling banyak minta ampun dengan Allah SWT. Sedangkan adakah hatinya tidak lurus? Adakah hatinya tidak baik? Tidak. Tapi nak jaga hati tu, kerana sayang pada Allah. Manusia ni, orang yang beriman ni, dia ada dua-dua. Dia kena ada raja, dia kena ada khauf. R dan K, bukan RTK. R dan K. Raja dan khauf. Raja harap Allah tunjukkan begitu, Allah betulkan begini. Harap yang baik untuk diri kita. Minta dia ada doa, ada cerita doa tadi. Dan keduanya masih ada K, khauf. Khauf ni bimbang, takut. Bukan bimbang tak tentu hala yang lain-lain ni. Takut amalan aku tidak diterima. Takut dosa-dosa aku yang banyak. Takut kesilapan aku. Ini perasaan khauf. Orang ada khauf, ada raja, dia jadi hatinya al-qalbut taqi. Hati yang bertakwa. Karena maksud takwa, takut Allah tak terima, takut siksa Allah. Jadi satu daripada cara untuk betulkan hati sehingga hati itu menjadi qalbun salim, disebut ala bidzikrillahi tatma'innul qulub dalam Al-Quran. Sesungguhnya dengan mengingati Allah itu akan menenteramkan hati kamu. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Besok harta tidak, anak tidak, yang akan dilihat ialah qalbun salim. Satu daripada cara sucikan hati ialah dengan istighfar. Antara tempat banyak istighfar tadi dah sebut dah. Doa antara dua sujud, itu kalau dalam solat, doa antara dua sujud. Tapi oleh kerana kadang-kadang kita baca, kita tak faham makna. Kadang-kadang kita baca nak cepat, sebab dah bau, dah kari kat dapur. Jadi baca satu nafas ni, Rabbighfirli, ampunkan aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, angkat aku. Tutup keaiban aku. Wajburni, warfa'ni, angkat aku. Warzuqni, berikan aku rezeki. Wahdini, berikan aku hidayah. Doa hidayah ada lagi dalam doa duduk antara dua sujud. Wahdini, wa'afini, berikan aku kesejahteraan. Tutup lagi dengan istighfar, dengan maksud istighfar mohon ampun. Fa'fu anni,
Depan buka dengan ampunkan aku, belakang yang ketujuh, yang ke-8 ampunkan aku lagi. Dan Umi, kita banyaklah baca doa yang Nabi minta dalam bulan Ramadan kalau dapat malam Lailatul Qadar. Bila dia tanya Sayyidatina Aisyah, kalau kau dapat malam Lailatul Qadar, ada riwayat mengatakan, apa yang nak diminta? Boleh minta macam-macam, antaranya masukkan semua orang percaya kepada Allah SWT. Jangan orang yang membenci aku, musuhi aku, itu mengganggu hidup aku lagi, mengatakan aku gila dan sebagainya itu, dan sentiasa nak menyakiti, bahkan nak membunuh, itu mengganggu lagi. Kalau ikutkan logiknya ya, sudah tentu itu yang nak diminta. Tapi Nabi SAW minta, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pengampun, pemaaf, maafkanlah aku, fa'fu anni, ampunkan aku. Maknanya dahsyat istighfar ni, dahsyat minta keampunan ni. Selain daripada Umi membiasakan zikir itu, Astaghfirullahalazim, atau Umi membaca lebih lagi daripada itu, penghulu istighfar. Nanti Umi tengoklah. Yang biasa dah Umi baca penghulu istighfar, bacalah, tengoklah, semaklah. Jadi sekadar itu saja Umi. Saya minta maaf pasal ada komitmen yang lain ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terlebih dahulu saya melakukan, mudah-mudahan menjadi ingatan. Mudah-mudahan juga Mi, dengan sebab masa Umi pada pagi ini, majlis ilmu di surau ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kita semua, memberkati kita semua, menyelamatkan kita semua, mendorongkan kita kepada kebaikan-kebaikan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi sekadar itu saja. Barang ada apa salah silap ya, gurau-gurau saya pada Umi ya, saya minta ampun, minta maaf ya. Yang baik dari Allah Subhanahu Taala, yang kurang dan lemah adalah daripada diri saya sendiri. Saya ucap banyak kepada pihak surau Al-Falah dan semua yang hadir pada pagi ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah. Saya telah menyampaikan kata sedikit sebanyak ilmu yang boleh kita ambil manfaat. Untuk yang terakhir saya nak menyampaikan sedikit sumbangan kepada Ustazah. Barakallah. Terima kasih Puan. Barakallah. Terima kasih banyak. Tak, Ustazah tak. Terima kasih Puan. Barakallah.